Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang Allah taala berikan kepada kamu itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang pelbagai dan beraneka ragam yang kita dapat ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk dan taufik untuk berada di dalam majlis ilmu, baik majlis yang mana kita membahaskan berkenaan dengan al-amthal, yakni perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan liqaumin yatafakkarun, yang mana amthal itu adalah penjelasan, keterangan yang Allah Subhanahu wa taala penjelaskan bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran, yakni mengambil iktibar daripadanya. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk pada amsal ataupun masal yang ketiga. Dan kalau kita lihat dalam kitab Al-Amsal oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala, diletakkan dalam, kalau dalam buku yang versi yang terjemahan dalam bahasa Inggeris tu, chapter 2 letak chapter 2. Baik kalau kita ikut chapter yang disusun dalam yang versi terjemahan dalam bahasa Inggeris itu, maknanya dia yang masa yang kedua, perumpamaan yang kedua. Kalau dalam kitab asal tak diletakkan dia masal ataupun perumpamaan yang keberapa. Tapi kalau kita lihat ia yang kedua, kerana yang sebelum ini dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 17 itu adalah penjelasan, maknanya lanjutan daripada penjelasan pada perumpamaan yang pertama. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Ar-Ra'd 2 ayat 17 itu juga sebenarnya nak jelaskan tentang masih lagi perumpamaan yang disebut masalun ma'i dengan masalun nari, kan, perumpamaan air dan perumpamaan api. Dan kita dah nampak. Cuma nanti kita akan sampai semula pada perumpamaan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 17 itu, dan perumpamaan lain yang ada kaitan, yang kita akan lihat bagaimana perkaitan antara perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perumpamaan yang kita nak sentuh ini adalah dalam surah Yunus, iaitu surah Yunus ayat 24. Surah Yunus ayat 24. Dan iaitu perumpamaan yang berkait dengan kehidupan di dunia, yakni al-hayatud dunya, worldly life, yakni kehidupan di dunia ini. Dan dalam versi terjemahan itu disebutkan and the hereafter, dan juga yang berkait dengan akhirat. Baik, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa minha qawluhu ta'ala, dan antaranya termasuk daripada perumpamaan yang Allah ta'ala buatkan, qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Maksudnya, sesungguhnya perumpamaan
kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur aduk dan berpaut-pautan pokok-pokok dan pohonnya dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman, maknanya mereka dapat memetik hasil berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, yakni mengambil hasilnya. Datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Ayat apa dah? Surah Yunus ayat 24. Jadi perumpamaan berkenaan dengan kehidupan di dunia. Jadi dalam ayat ini, kalau kita buka di dalam tafsir salaf, bila istilah tafsir salaf, maknanya kita merujuk kepada tafsir Nabi SAW, para sahabat, atba' tabi'in dan golongan yang mengikuti mereka. Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan dalam tafsirnya, kata beliau, daraballahu mathalan hasanan wa kullu amthalihi hasanun wa huwa mathalun khassa bihi Allahu al-mu'mina wal kafira fima utiya. Baik, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daraballahu mathalan hasanan, Allah telah membuat perumpamaan yang baik. Daraballahu mathalan hasanan wa kullu amthalihi hasan, dan semua perumpamaannya, yakni semua perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran ini hasanun, baik. Kan? Wa huwa mathalun, dan ianya adalah perumpamaan yang Allah khususkan. Dengan perumpamaan itu Allah khususkan kepada orang beriman dan orang kafir, fima utiya, terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kedua-duanya. Maknanya perumpamaan itu Allah Ta'ala buat untuk semua. Untuk semua. Maknanya untuk orang beriman dan untuk orang kafir. Untuk orang beriman, maknanya akan menambahkan keimanan mereka. Untuk orang kafir, akan menguji mereka, sama ada mereka beriman atau mereka kufur, sama ada mereka cuba untuk memahami ataupun mereka berpaling. Itu maksud Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya khassallahu bihi, khassallah bihi, ataupun khassa bihi Allahu al-mu'mina wal kafira fima utiya. Maknanya perumpamaan ni, cuba tengok kefahaman para sahabat Nabi. Apa kita boleh dapat faham daripada perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, turjumanul Quran, pentafsir Al-Quran. Mathalun khassa bihi Allahul mu'mina wal kafira fima utiya. Maknanya perumpamaan ni Allah Ta'ala khususkan dengannya orang beriman dan orang kafir terhadap apa yang Allah berikan kepada kedua golongan tersebut. Maksudnya di sini kita boleh dapat pemahaman daripada sahabat Nabi, Al-Quran ini bukan untuk orang Islam sahaja. Al-Quran ini bukan untuk orang beriman sahaja. Bahkan Al-Quran ini wajib disampaikan kepada seluruh manusia. Dan ini sebenarnya membantah salah faham sebahagian orang Islam. Mereka, pemahaman sebahagian orang Islam yang faham Al-Quran ini eksklusif untuk orang Islam saja. Ada tak pemahaman macam tu? Ada. Okay, baru ni ada buat daurah tentang kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, secara atas talian, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baik, dalam muqaddimah daurah tu ada syarah tentang bukti kisah Nabi Nuh ni
bukti kebenaran kisah Nabi Nuh AS ini bukti yang berdasarkan sejarah, dipanggil al-adillatut tarikhiyah, maknanya dalil-dalil berbentuk sejarah. Tanpa kita membahaskan tentang dalil Al-Quran lagi, mukadimah tu anak saja masuk tentang sejarah. Maknanya kita buat cross reference tentang semua catatan sejarah yang menyebutkan peristiwa banjir besar yang berlaku dalam seluruh tamadun dunia. Maknanya tak kira di mana, ada catatan sejarah yang mencatatkan, contohnya dalam Epik Gilgamesh, ini tamadun Mesopotamia, Akkadia, yang mana mencatatkan adanya dalam catatan template Epik Gilgamesh tu, antaranya ada fasal yang menyebutkan tentang peristiwa banjir besar yang berlaku. Okey, jadi anda ceritalah tentang sejarah. Kemudian dalam catatan sejarah, selain daripada apa yang datang daripada yang paling dekat dengan kita, Taurat lah. Taurat yakni merujuk kepada Old Testament yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan juga Kristian. Kemudian yang dalam catatan sejarah yang sebelum itu lagi. Kemudian ada beberapa orang yang salah faham dan mengeluarkan kenyataan. Mereka kata bukan kenyataan yang setelah daurah Hana itu saja, bahkan sebelum ini pun anda pernah dengar, yang mereka kata untuk orang non-Muslim sesuai untuk kita bagi kat mereka catatan sejarah itu. Maknanya kita cerita tentang Epik Gilgamesh pun ada sebut tentang tufan, tentang banjir besar. Kita cerita tentang catatan dalam Mahabharata, kita cerita tentang catatan dalam tamadun-tamadun yang lain. Itu sesuai untuk orang bukan Islam. Ada pun orang Islam, maka kita wajib beriman dengan Al-Quran. Nampak macam betul kan? Nampak macam betul. Tetapi dia ada eksklusif, dia tak inklusif kan? Sedangkan Abdullah bin Abbas, kita comparekan, bandingkan dengan perkataan Ibn Abbas tadi. Ibn Abbas kata semua perumpamaan yang Allah Ta'ala buat, mathalun khassa bihi Allahul mu'mina wal kafira, Allah khususkan dengannya orang beriman dan orang kafir. Fima utiya, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, yakni berupa akal, fikiran. Maknanya maksud yang ada dalam Al-Quran ini, bahkan Al-Quran itu, pengajaran dan isi intipati yang ada dalam Al-Quran itu, adakah kita boleh katakan dia eksklusif untuk orang Islam saja? Tak. Maksudnya dia adalah kitab yang perlu disampaikan kepada semua manusia. Kerana apa? Kerana risalah Nabi Muhammad SAW adakah terbatas kepada orang Islam saja? Soalan, adakah Nabi Muhammad diutuskan untuk orang Islam saja? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya Nabi SAW diutuskan untuk ilan nasi kafah, kepada manusia seluruhnya. Jadi ini salah faham yang kita kena betulkan dalam masyarakat kita. Sebab dia ingat macam Islam ni hanya eksklusif milik orang Melayu. Betul tak? Ada tak pemikiran tu? Ada banyak. Islam ni eksklusif Melayu. Jadi maknanya, okey, kalau you nak dakwah dekat orang non-Muslim, jangan baca Quran, tapi cerita tentang sejarah. Salah tu. Sebab anda tengok ada beberapa orang sahabat share balik apa maknanya beberapa orang individu atau pihak yang mereka kongsi balik faedah daripada daurah yang anda buat dalam minggu lepas. Jadi ada satu faedah tu dia kongsikan, dia kata bagi orang bukan Islam, maknanya boleh untuk kita sampaikan tentang sejarah. Maknanya untuk buktikan tentang kisah banjir besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS itu berlaku, kita boleh cerita dekat dia based pada riwayat
tarikhiyah, sejarah. Tapi untuk orang Islam, maknanya mereka wajib beriman dengan Al-Quran. Memanglah dia tak kata eksklusif untuk orang Islam, tetapi seakan-akan dia nak bagi tahu, dia buat separation, dia pisahkan. Seakan-akan dia kata, okey, yang orang bukan Islam tak apa, kita bagi dekat dia sejarah. Kita cerita dekat dia Epic Gilgamesh bla bla bla. Tu orang untuk orang Islam kita cerita Al-Quran. Salah? Tak. Untuk orang bukan Islam, kita cerita dekat dia sejarah dan kita cerita kat dia juga Al-Quran. Faham? Maknanya selepas kita ceritakan dia dekat sejarah, ini cara, ini praktikal macam mana kita nak dakwah kepada orang bukan Islam, non-Muslim, dan untuk meneguhkan lagi apa yang kita baca dalam Al-Quran. So maknanya, okey, sebenarnya saja anda mulakan dengan cerita tentang Epic Gilgamesh dan sebagainya tu, cerita pasal catatan sejarah tentang memang berlaku. Dalam setiap tamadun dunia ini memang dicatatkan tentang adanya peristiwa banjir besar. Cuma catatan-catatan itu tidak komplit ataupun telah berlaku penyelewengan. Maknanya ada tokoh tambah. Contohnya macam Epic Gilgamesh tu diceritakan, maknanya dengan adanya penambahan unsur-unsur kedewaan, unsur-unsur maknanya mitologi, yang disebutkan mitologi maknanya tokoh tokoh yang dirujuk Nabi Nuh itu sebagai tokoh yang fantasi, maknanya yang kita kata yang berbentuk mitologi, yang kononnya bercampur antara Tuhan dengan manusia, dari sudut adanya yang istilah yang kita selalu dengar kan, God and demigod, separuh dewa dan sebagainya. Itu tokoh tambah. Cuma kita nak tengok asal cerita tu, maknanya kisah ada catatan tentang berlaku banjir besar tu. Itu point dia. Cuma kat situlah kat mana kita nak isi kekurangan dan juga penyelewengan yang ada dalam sejarah. Apa yang akan isi dia? Al-Quran. So faham tak? So maknanya kalau kita cerita dekat orang bukan Islam, kita mula untuk kita nak isbat cara kita nak isbatkan berlakunya kisah Nabi Nuh AS, kita cerita dulu sejarah. Kita cakap dekat dia, ada tak dalam catatan sejarah yang kuno yang cerita tentang ada peristiwa yang berlaku di muka bumi ini, banjir besar, dan ada mereka yang diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan itu membina bahtera, mereka yang kemudian mereka membina semula tamadun setelah itu, yang dalam kalangan mereka yang terselamat daripada banjir besar tu. Maknanya dia akan cakap ada. Cuma perincian, nampak? Perincian tentang kisah tu tak ada dalam catatan sejarah. Nampak? Perincian tentang kisah Nabi Nuh tu, peristiwa banjir besar tu, tak ada dalam catatan sejarah. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang terselamat, tidak ada yang paling lengkap, melainkan dalam Al-Quran. Jadi kat situlah tanggungjawab orang Islam untuk explain, cerita. Dan kita kena cerita. Dalam Taurat ada. Dalam Taurat dan Old Testament, dalam Genesis, kitab Kejadian, Bereshit, disebutkan. Cuma dia dalam Taurat juga tak lengkap, ataupun berlaku juga perkara yang ada tokoh tambah. Contohnya mereka sifatkan Nabi Nuh dengan tak sepatutnya, minum mabuk dan sebagainya, minum arak. Contoh kan, yang mana dalam Al-Quran tidak ada tokoh tambah tersebut. Bahkan Al-Quran adalah kalam Allah, dan kita orang Islam ni kena explain. Mana tanggungjawab kita kan? Bukan kita kata Quran ni kami saja. Jangan orang bukan Islam jangan dengar Quran. Tak boleh. Jangan buka Quran, jangan bagi. Ini semua ancaman terhadap umat Islam. Mana? Kita yang kena dakwah, kita umat dakwah. Kita kena cerita. Bukan biar mereka yang cerita kat anak kita. Faham tak? Apa maksud biarkan mereka yang ceritakan kepada anak kita? Anak kita tengok cerita-cerita mereka, tengok movie yang mereka buat. Kemudian anak kita yang terpengaruh. Anak-anak cucu kita tengok apa yang mereka sediakan. Kita pula tak prepare, dan kita pula tak sediakan generasi kita ini dengan kisah Nabi-Nabi ini, dengan maknanya dengan metod yang benar. Jadi ini adalah salah faham. Dan jujur tengok dia punya efek dia
kesan daripada salah faham yang kita anggap macam Al-Quran ni hanya eksklusif untuk orang Islam, sedangkan kita dah buktikan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu tadi membantah dakwaan golongan yang beranggapan Al-Quran ni eksklusif untuk orang Islam. Sebab dia sebenarnya Al-Quran ni memang universal. Faham tak? So maknanya kita katakan okey, kita bagi satu situasi. Katakan ada orang bukan Islam datang ke masjid. Dia kata, saya nak baca Quran. Apa respon kita? Dia bagi Quran. Bagi. Tapi macam mana? Dia tak ada wudu. Bagi translation. Okay, Alhamdulillah, semua orang faham. Cuma ada sebahagian orang yang dia faham, maknanya bukan dia faham pada orang bukan Islam saja, orang yang Islam pun dia faham salah. Maknanya antaranya kata, oh jangan. Tak boleh. Kena pergi belajar dulu. Kena pergi ambil sanad dulu. Betul ke? Tak sesat. Saya bagi. Kena ada guru mursyid dulu. Macam tu, itu yang kita kata masalah. Maknanya pemikiran yang kita kata agak jumul, sehingga beranggapan benda itu eksklusif untuk orang Islam. Tapi Alhamdulillah negara kita ni tak macam tu. Kan? Kalau kita pergi ke masjid besar di dalam negara kita, masjid negara contoh, betul lah ada tempat yang memang disediakan untuk orang bukan Islam masuk, orang pakai jubah tutup aurat mereka itu. Kemudian ada tempat yang dikhususkan untuk mereka mendapat maklumat dan info tentang Islam. Alhamdulillah, itu satu usaha dakwah. Alhamdulillah, menunjukkan negara kita ni memang sedia maklum dah, tak ada istilah kita kata eksklusif. Maknanya kita maknanya kalau kita perasan, umat Islam di Malaysia ni memang dah dididik untuk menyampaikan Islam itu kepada bukan Islam sekalipun. Tetapi masalahnya sekarang ni, bila ada sikap yang beranggapan Al-Quran ini hanya eksklusif untuk orang Islam ataupun eksklusif untuk orang Melayu saja. Okey, sekarang ni kalau anda cakap, betul tak kita nak kembalikan balik sikap tu? Sikap yang anggap macam agama kita ni eksklusif untuk orang tertentu, bangsa tertentu saja. Sebenarnya ini adalah sikap yang ke belakang. Jumut lah kita kata. Dan antaranya yang nak menetapkan kononnya aliran akidah ni hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah, ini pun ke belakang lah. Jumut lah. Maknanya lepas ni orang nak masuk Islam, sebab dah terbukti dah, bila dalam salah satu pembentangan slide yang dibentangkan, terbukti dia bukan untuk mufti dan timbalan mufti saja. Bahkan dia adalah bentuk pemaksaan kepada penduduk di wilayah persekutuan lah. Sebab dia dalam slide terbaru yang latest yang dikongsikan oleh beberapa orang tokoh dan beberapa orang sahabat kita, maknanya dia memang nak doktrin lah. Dia memang nak seakan-akan macam nak paksa orang yang ada hidup tinggal di wilayah ni untuk berpegang dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walaupun dia tak paksa secara langsung, tapi itulah maksud dia. Maknanya menyempitkan. Sedangkan yang kita sedia maklum, inklusifnya Al-Quran ini, antaranya yang kita sebut tadi, dan sudah tentulah dalam kalangan umat Islam itu sendiri, kita maknanya kena faham dengan lebih luas. Makna lebih luas ni dalam konteks sesiapa sahaja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ijma' salaful ummah, ijma' para sahabat, manhaj para sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, maka dia ahli sunnah. Itu lebih luas berbanding dengan kita letak satu aliran yang datang kurun yang keempat hijrah dah, lewat dah. Kan? Kemudian kalau kita nak tanya balik orang yang nak bataskan Asy'ariyah Maturidiyah ni, Asy'ariyah dan Maturidiyah ni school of thought. Bila sebut Asy'ariyah, dia satu aliran.
Okey, pertama, kalau ada orang tanya kita, apa hukum membataskan ikutan kita kepada ikutan akidah kita atau agama kita kepada seorang individu yang bukan Nabi? Okey, sekarang ni bila kita sebut saya akidah Asy'ari, ana Asy'ari, saya akidah Asy'ariyah, apa maksud dia? So kita kena faham apa maksud perkataan bila kita kata saya berakidah Asy'ariyah atau saya seorang Asy'ari. Apa dia punya implikasi dia? Yang ni sebenarnya pihak mufti kena jelaskan kepada masyarakat. Sejelas-jelasnya, tak boleh dia selindung. Tapi tak boleh kita tolong wakil mereka, kita tolong jelaskan. Sebab lambat sangat nak tunggu jelas penjelasan tu. Okey, apakah implikasi? Ni orang awam kena tahu. Apakah implikasi bila kita kata ana Asy'ari? Saya Asy'ari dalam akidah. Apa hukum dia? Apa implikasi dia yang sebenar-benarnya? Baik, kita tengok dari sudut pertama, seorang Islam bila kita ni sebut dan ucapkan syahadah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maknanya aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya kita dah isytihar, kita ni hanya sembah Allah sahaja, tauhid. Kita tak sembah selain Allah. Semua orang Islam faham bila disebut la ilaha illallah, dia hanya sembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya. Maknanya persaksian kita, pengakuan kita dan penyataan janji setia kita, kesetiaan kita, bahawasanya yang kita mengaku Nabi Muhammad itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Dia satu-satunya utusan Allah. Dia satu-satunya yang menyampaikan risalah Allah secara rasmi dan yang wajib diikuti oleh semua orang Islam. Itu semua kita sepakat. Kemudian kita lihat pada bila kita kata akidah saya. Akidah saya kepada, kita nisbahkan kepada individu. Sebenarnya kalau kita tengok balik implikasi dia, sebab itu sebahagian ulama bila mereka kata apakah maksud bila kita menisbahkan aliran agama kita kepada seorang individu yang tidak maksum. Ini poin dia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Tapi orang tak suka lah Ibn Taymiyah ni, kan? Ibn Taymiyah ni orang tak suka lah. Siapa saja yang cuba angkat Ibn Taymiyah akan direndahkan dalam sebahagian masyarakat kita. Bahkan di sebahagian institusi IPTA yang dalam aliran agama Islam, anda cakap terang-terang, kalau ada mana-mana student nak buat, bukan semualah, tapi ada sebahagian institusi pengajian tinggi awam dalam aliran Islam, kalau ada mana-mana student yang nak buat kajian tentang Ibn Taymiyah, pasti akan ada kesusahan. Ini kita kata level apa panggil diskriminasi. Sebenarnya bentuk diskriminasi agama tanpa sedar. Ada, anda tak sebutlah universiti mana. Tapi ada sebahagian universiti ni yang pelik ni, universiti yang dekat-dekat kita jugalah. Bukan bidang lain lah, bidang agama. Bidang agama ni, anda cakap ni bukan cakap kosong. Kita menghadapinya, kan? Tapi kita menyelamatkan diri, kita larikan diri, kan? Tetapi nak bagi tahu bahawa ramai orang yang menghadapinya ada diskriminasi. Belum lagi, bayangkan, ini belum lagi diaktakan, belum lagi dijadikan RUU yang kita bincang tentang RUU Mufti Wilayah
yang membataskan Asy'ariyah Maturidiyah tu belum diluluskan lagi, kan? Tetapi sebenarnya diskriminasi itu dah berlaku. Sebahagian IPTA yang ambil aliran agama, bila ada student yang nak buat tentang Ibnu Taimiyah, tokoh yang mewakili Salafi, pasti akan disusahkan urusannya, takkan ditolong, ataupun akan didiamkan, takkan diangkat, kan? Maknanya macam ada seorang sahabat anak, ni cerita dia lah, kan? Macam mana dia bila dia keras juga nak buat tentang Ibnu Taimiyah, tesis dia di sebuah universiti, dibuatlah, berjaya, habis. Tetapi dia langsung tak dapat, maknanya dia langsung tak diberikan, tesis dia tu langsung tak diberikan apa-apa bentuk maknanya kredit, dan disenyapkan begitu saja. Maknanya tak ada, maknanya ialah bila buat tentang Ibnu Taimiyah, kau pergi buat pasal Ibnu Taimiyah, memang kau akan ditinggalkan lah, kau akan dipulau, kan? Kau akan disisihkan. Tapi kalau cuba kau buat tentang Al-Ghazali, cepat je naik. Faham tak? Bukan kata buat Al-Ghazali, buat tentang Al-Arqam. Dulu ada yang tesis tu buat puji tentang Al-Arqam, naik cepat. Buat tentang apa, Bani Tamim, buatlah, buat mengarut-garut. Tesis ni mengarut-garut je kadang-kadang, bukan ada nilai pun kadang-kadang. Yang bahagian agama lah, kan, selalunya kita tengok dia mengarut je kadang-kadang. Buktinya dalam salah satu rujukan asasi pengikut Al-Arqam, mereka menggunakan tesis ataupun tulisan ilmiah yang ditulis oleh seorang tokoh akademik tentang permasalahan Al-Mahdi. Perbahasan dia yang menekankan tentang pemuda Bani Tamim ini akan datang daripada timur, dan penulis tesis itu seakan-akan mengisyaratkan dia adalah Abu Ya Asy'ari. Kita boleh buktikan. Tapi benda ni disenyapkan. Maknanya yang rujukan GISBA itu, dia bukan rujuk orang ni, dia ada dia punya, maknanya rujukan ilmiah dia juga yang ditulis oleh ahli akademik tempatan di universiti tempatan. Jadi maknanya sekarang ni kan kita tengok kononnya nak lawan Al-Arqam, GISBA, tapi di universiti maknanya dibebaskan benda tu, maknanya berlaku diskriminasi. Golongan yang nak lawan ajaran sesat macam Ibnu Taimiyah ni, kamu pinggirkan tulisan-tulisan ilmiah, kan? Walaupun alhamdulillah, bukanlah kita nak kata semua universiti bersifat diskriminasi, tetapi ada universiti yang diskriminasi dia tahap, nak kata tahap teruk lah. Sampai tahap di universiti tu, bayangkan, tak boleh masuk akal. Orang cannot break. Macam mana jabatan akidah dan pemikiran yang boleh menjadi ketua jabatan akidah dan pemikiran itu Syiah. Tetapi bila ada saja student ataupun pelajar yang nak buat tesis tentang Ibnu Taimiyah, tentang Salafi dan sebagainya, dipinggirkan, bahkan diboikot, ada yang macam-macam diskriminasi. Tetapi ketua jabatan akidah boleh angkat Syiah yang dululah. Cuba fikirkan. Kemudian kita nak harapkan kita ni tak ada ajaran sesat. Ketua jabatan akidah satu universiti awam pun ada yang pernah dilantik dalam kalangan Syiah. Maknanya apa kita kata dia punya asas? Oh, dia kata ini keterbukaan. Keterbukaan apa? Tapi kalau main Salafi, oh tak boleh, kena sekat. Padahal Salafi itu ahli sunnah. Kalau dia kata Asy'ariyah Maturidiyah, sepatutnya Salafi itu lagi dekat dengan dia, bukan Syiah. Tapi nampak? Ini lama dah, cerita lama.
Tapi ada ingat lagi pasal kita punya guru-guru kita dulu memang dah bagi ingatan dia kata, jaga-jaga kamu pergi ke sini, kamu jaga-jaga. Jabatan ni ada ketua dia adalah Syiah dan sebagainya. Dahsyat. Itu kita nak bagi tahu berlaku diskriminasi dalam dunia akademik. Macam kalau kita baca di US, di barat, kan ada diskriminasi juga. Contohnya dalam bidang kalau kita tengok dalam, sama juga dalam falsafah, diskriminasi terhadap sebab kebanyakan yang bahagian, kalau kita tengok di universiti-universiti di barat, yang akan didiskriminasi ni adalah orang yang nak bawa kepada, contohnya aliran yang menguasai, yang mendominasi di universiti-universiti mereka, kebanyakannya bawa atheism. Mereka beraliran atheism. Bila ada mana-mana saja pelajar ataupun pensyarah ataupun tokoh yang nak bawa maknanya aliran yang maknanya mempercayai Tuhan, nak mengisbatkan tentang kewujudan Tuhan, akan dipulaukan, akan dipinggirkan. Bahkan tokoh-tokoh ni takkan dinaikkan pangkat dia, akan disisihkan. Macam tu lah. Dia berlaku diskriminasi. Macam politik juga. Nak tengok, nak tengok sampai persamaan maknanya diskriminasi yang ada dalam politik. Kita tengok juga sebenarnya berlaku juga benda tu ada dalam dunia akademik, khususnya yang bila melibatkan agama. Tapi orang tak nampak, orang ingat macam agama ni semua baik je kan. Bila pakai kopiah semua baik je, bila ada janggut semua baik je, pakai serban baik je. Tak, sebenarnya korupsi yang berlaku sama dahsyat dia macam politik juga. Dahsyat. Jadi kalau kita tengok balik, sebenarnya di barat kan, kalau kita tengok macam banyak laporan kan diceritakan macam mana kalau saintis yang pro kepada bukan Islam, pro kepada Kristian pun akan disisihkan. Sebab yang dah kuasai di jabatan-jabatan tersebut atheism. Banyak kita tengok. Sebenarnya itu diskriminasi di negara yang bukan Islam, negara kafir, negara barat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, tak lebih kurang sama juga diskriminasi di dalam negara yang kita dakwa kita ni negara yang bebas, negara yang kononnya kita kata kita ni negara Islam, kononnya kita ni madani lah, sekian. Tetapi apa fungsi kalau kita hanya dakwa madani kalau sampai tahap tauliah mengajar disempitkan, disusahkan, disulitkan kepada orang yang balik mengaji daripada Madinah, orang yang balik daripada Saudi, mesti akan dicop. Itu berlaku diskriminasi, betul tak? Maknanya tanyalah orang yang balik mengaji daripada Saudi, khususnya Madinah, apa cabaran yang mereka terpaksa hadapi bila balik nak mengajar di tanah air mereka yang tercinta. Mereka akan dilayan seperti seakan-akan mereka ni penjenayah, dilayan seperti seakan-akan mereka ni adalah orang, nak kata penjenayah taklah, orang yang asing lah. Maknanya seakan-akan mereka ni confirm bawa ajaran sesat, kan? Tanpa ada sebab. Kadang-kadang tu tauliah mereka ditarik tanpa ada sebab. Ustaz-ustaz kita ramai lah kena, tak ada alasan yang kukuh. Jadi ini kita kata diskriminasi. Sebab itu kenapa kita kata kan, yang al-ilmu mufti wilayah yang maknanya yang bahagian yang kita tak setuju tu lah kan, pembatasan ta'rif Asy'ariyah dan Maturidiyah itu, dia sebenarnya akan menambahkan lagi diskriminasi, dan dia akan menambahkan lagi polemik dan juga konflik. Dia bukan menyelesaikan. Itu antara masalah yang kita sebab apa? Sebab ialah sebab bila kita nampak benda tu kita eksklusif. Maknanya kita kata agama ni okey, kalau kau nak betul, kalau kau nak selamat, kau kena ikut Asy'ariyah Maturidiyah.
Sedangkan kita katakan dalam agama kita ini, kita katakan memang Al-Quran dan Sunnah dah jelaskan tentang cara-cara kita nak dapatkan keselamatan, an-najah, as-salamah, keselamatan. Dan Nabi kita SAW dah jelaskan. Tetapi Nabi kita SAW tak pernah sebut cara kamu nak selamat daripada kesesatan, cara kamu nak selamat daripada fitnah, pancaroba, penyelewengan adalah kamu menyandarkan diri kamu kepada seorang individu ataupun satu aliran yang dinisbahkan kepada seorang individu yang tidak maksum. Bawa satu dalil daripada Quran ataupun hadis yang sahih ataupun perkataan sahabat yang mereka faham agama ni. Kalau kamu nak selamat, kamu kena pegang dengan pendapat Abu Bakar seorang saja. Ada? Bawa satu riwayat. Sahabat kalau berlaku perselisihan, mereka kata, siapa yang nak selamat, peganglah dengan pendapat Abu Bakar sahaja. Jadilah kamu Al-Bakriyun. Ada? Siapa yang nak selamat, hendaklah dia berpegang dengan Umariyun. Jadilah kamu Umariyun. Siapa yang nak selamat, kenalah dia berpegang dengan aliran Aliyun. Ali. Siapa nak selamat, kena pegang dengan Uthman. Jadilah Uthmaniyun. Ada? Jadilah Abdullah bin Mas'ud ke punya pendapat sahaja. Tak ada kan? Tak ada. Bahkan Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa, pengganti-penggantiku. Nabi tak kata Abu Bakar seorang saja, betul tak? Nabi tak kata Umar seorang saja, tapi Nabi kata khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Khalifah, pengganti-penggantiku yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, al-mahdiyyin, ar-rasyidin. Kemudian Nabi SAW bila ditanya oleh sahabat tentang golongan yang selamat, siapakah golongan yang selamat? Nabi SAW kata, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Nabi tak kata aku dan Abu Bakar sahaja, aku dan Umar sahaja, ataupun Umar sahaja, kepeganglah kamu dengan Ali sahaja. Tapi Nabi kata ashabi. Dan itulah sebenarnya asas penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maknanya mereka golongan yang mengikuti sunnah Nabi. Dan Al-Jamaah maknanya jamaah para sahabat. Jamaah para sahabat, bukan jamaah mufti-mufti Malaysia. Jangan faham macam itu. Kalau faham itu sesat. Sebab ada orang, dia kata sekarang ni timbul keraguan. Dia kata, kenapa kita tak ikut je majoriti mufti yang setuju dengan RUU? Ini keraguan, syubhat. Bukankah kita diperintahkan untuk ikut sawadul a'zam, majoriti? Diterjemahkan sawadul a'zam tu majoriti umat. Sini kita jawab betul juga. Takkan nak ikut seorang mufti di utara tu, tinggalkan berapa mufti lagi baki? 12 mufti. Takkan semua mufti ni semua sesat, semua tak betul. Takkanlah mereka ni semua tak betul. Okey, daripada mufti dia naik ke raja-raja lah, sultan. Takkan Raja Perlis seorang aja betul. Sudah lain semua tak betul kan? Baik, ini kita kata falasi. Ini salah satu bentuk falasi. Maknanya dalam kita nak menyampaikan kebenaran, kita tak boleh jadikan ukuran bilangan. Bilangan langsung tak boleh jadi ukuran dalam nak menentukan kebenaran. Benda tu benar atau salah, kita tak boleh gunakan ukuran majoriti ataupun ramai atau tidak. Tak boleh. Langsung tak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran,
wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu menuruti aktsara man fil ardi, majoriti manusia yang ada di atas muka bumi ini, nescaya mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah. Allah kata, kalau kita nak ikut majoriti, habislah kita bila kita pergi tengok dekat Iran sekarang, majoritinya adalah Syiah, Imamiyah, Ithna Asyariyah. Jadi kita kena kata yang tu betul lah, sebab majoriti dia Syiah. Kalau kita pergi dekat Israel, tak pergi juga kan? Kita akan tengok majoriti orang-orang dia, rakyat dia membenarkan ataupun melihat perbuatan LGBT itu sebagai dibolehkan. Tak payah pergi jauh Thailand cukup Thailand dah benarkan kan perkahwinan sesama jenis. Thailand tu pelik. Tak mau boikot pula orang kita kan, cuti pergi juga. Tapi dia nampak Israel dia boikot kan. Ni tak apalah kita kata sebab dia negara jiran kita paling dekat, susah juga kalau nak boikot. Tapi nak bagi tahu, kalau kita nak kira macam tu kat Thailand maknanya betul lah, sebab dia orang boleh, sebab majoriti kata okey. Nayalah kan, kalau kita nak nilai kebenaran tu dengan majoriti ataupun dengan bilangan. Sedangkan dalam agama kita tak pernah diletakkan neraca ramai atau sedikit tu sebagai neraca kebenaran. Tapi macam mana pula Nabi kata hendaklah kamu berpegang dengan sawadul a'zam. Sawadul a'zam tu bukan golongan majoriti dia. Itu salah terjemah. Salah terjemah. Sawadul a'zam bukan maksud dia golongan majoriti. Sawadul a'zam maksudnya, dia maksud majoriti, tapi bukan maksud majoriti yang ada di akhir zaman. Dia majoriti yang ada di kurun yang terawal. Itu faham tak? Kita kena faham. Sawadul a'zam istilah yang selalu digunakan untuk merujuk kebenaran sesuatu golongan. Antaranya adalah istilah fa'alaikum bisawadil a'zam. Dia sama macam istilah firqatun najiyah, ta'ifatul mansurah. Ini nama lain bagi ahli sunnah. Sebenarnya tu nama ahli sunnah yang Nabi sebut dalam hadis tentang ta'ifatul mansurah, golongan yang diberikan pertolongan oleh Allah. Ahli sunnah. Imam Ahmad kata kalau bukan ahlul hadis, aku tak tahu siapa mereka. Maknanya ahlul hadis, ahli sunnah. Kemudian firqatun najiyah, golongan yang diselamatkan. An-najiyah maknanya diselamatkan di dunia ini daripada bid'ah, daripada kesesatan, dan diselamatkan di akhirat kelak daripada azab. Sawadul a'zam antaranya. Itulah yang golongan ini, mereka nak dakwa kononnya sawadul a'zam tu majoriti. Jadi mereka pun bawalah hujah tu, mereka bawalah alasan tu, mereka kata tengok ni, umat Islam semua kena ikut semua mufti yang ada di Malaysia ni, jangan ikut seorang mufti tu je. Dia kata mufti negeri Pasir Berdengung ni, jangan ikut semua yang mufti yang ada, tapi jangan ikut yang ni. Baik, kita katakan sejak bila agama kita jadikan penilaian tu kita kena ikut ramai, kita kena tinggalkan sedikit? Tak ada dalam ayat, dalam Quran tak ada macam tu. Bahkan dalam Al-Quran ada yang ayat yang menceritakan sebaliknya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah Talut, tentera Talut yang mengalahkan tentera Jalut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidznillah. Betapa ramainya kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang lebih banyak dengan izin Allah. Kerana bilangan tentera Talut yang diriwayatkan dalam kitab-kitab mereka dan juga dalam sebahagian riwayat dalam hadis adalah sama bilangan macam tentera Islam dalam peperangan Badar ketika menentang kaum musyrikin. Baik, kaum musyrikin berapa bilangan ketika perang Badar? 1000. Tentera Islam 300. Baik, kalau kita ikut logik waktu tu, kalau ikut logik orang yang ramai kata kena ikut ramai, zaman tu kena ikut yang 1000 tu lah. Betul tak? Tak boleh lah kan? Tak boleh lah.
Baik, satu lagi kita kena faham. Okey, kalau kita tengok dari sejarah, kalau kita nak tengok dalam sejarah lah, sejarah macam anda tertarik dengan contoh yang dibuat oleh Mufti Perlis bila dibuat contoh tentang sejarah yang macam mana kita boleh ambil peristiwa sejarah tu untuk bagi peringatan kepada umat Islam tentang bahayanya kalau kita buat pembatasan takrif ahli sunnah tu, kan? Jadi dia bagi tahu tentang contohnya macam dia bagi contoh sejarah yang berlaku pada zaman Bani Abbasiyah. Yang ni kita dulu dah sebut lama lah, banyak selalu kita sebut sebelum ni, iaitu tentang fitnah khalqil Quran yang berlaku pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Yang ni dalam fitnah itu berlaku pada tahun 218 Hijrah, kan? Pada zaman Imam Ahmad, yang mana khalifah ketika itu, maknanya sebelum tu tak pernah berlaku. Sebelum tu maknanya urusan tentang akidah ni memang memang tak ditetapkan, maknanya aliran-aliran tertentu sebagai aliran yang rasmi. Tetapi kerana sebelum tu, kerana umat Islam tu dah tahu, dah sedia maklum dah, Khalifah Bani Abbasiyah ni semua ahli sunnah. Tetapi bila datangnya zaman fitan, pancaroba, dan berlakunya kemasukan aliran-aliran asing dalam perbahasan teologi Islam, contohnya falsafah, Neoplatonism yang paling banyak sekali masuk, Aristotle dan sebagainya itu, maka akhir sekali berlakunya kemasukan unsur-unsur asing dalam perbahasan teologi, perbahasan akidah. Antaranya adalah bila munculnya aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ni lagi awal lagi dia muncul pada zaman Al-Hasan Al-Basri, kerana dia adalah satu bentuk penentangan daripada salah seorang anak murid Al-Hasan Al-Basri, iaitu Wasil bin Atha, yang mana daripada situlah pengasas Wasil bin Atha itu sebagai pengasas Mu'tazilah. Tetapi aliran Mu'tazilah tu sendiri dah ada, dia punya ide-ide itu dah ada pada tokoh individu-individu tertentu. Kemudian dihimpunkan ide-ide itu dalam bentuk aliran, jadi school of thought. Jadilah aliran Mu'tazilah tu. Baik, jadi aliran Mu'tazilah ni pada zaman Khalifah Al-Ma'mun telah mendapat tempat di sisi Al-Ma'mun. Walhal Al-Ma'mun ni dia pun campur-campur juga. Dia juga ada pemikiran Syiah, dia juga ada pemikiran ni sedikit. Dia taklah kata dia memang daripada kecil dia belajar Mu'tazilah, tapi dia terpengaruh dan akhir sekali dia berpegang dengan aliran Mu'tazilah. Kemudian dia nak paksa, ini jadi masalah dia. Dia nak paksa umat Islam ketika itu untuk menganut fahaman Mu'tazilah. Jadi itulah yang menyebabkan berlakunya konflik. Mula-mula dia target ulama' dulu, paksa ulama' dulu, kan? Itu logik dia. Sekarang ni, sebab apa kita kata sama macam Mu'tazilah, ada you ni, mula-mula dia nak letakkan mufti dengan timbalan mufti. Logik dia mudah je. Kalau you dah tetapkan aliran akidah mufti itu satu aliran, timbalan mufti pun satu aliran, maknanya orang awam akan ikut mufti. Itu je. Janganlah ingat kita tak faham sebab dia orang kata tak, ini untuk mufti dengan Imam Mufti je. So rakyat umat Islam di wilayah Persekutuan jangan takut, kita tak paksa pun. Tak, itulah maksudnya bila kau letakkan rujukan umat Islam tu sebagai satu aliran, yang mana dia akan, maknanya maksudnya kau seakan-akan kau nak kata semua kena rujuk lepas ni mufti saja, dan kena ikut apa yang mufti cakap. Maknanya bahkan bukan ikut mufti cakap saja, bahkan kamu kena ikut akidah yang mufti pegang. Kalau sesiapa yang tak ikut akidah yang aliran akidah yang sama seperti mufti pegang, maknanya itu bahaya atas tu. Maknanya dia akan dituduh sesat. Implikasi dia akan tuduh sesat. Untuk wilayah saja ke ataupun satu? Dia sebenarnya dia wilayah saja, tapi dia adalah satu step untuk, maknanya nak, sebab wilayah sebagai center, sebenarnya memang ialah semua negeri akan datang ke wilayah. Bahkan bukan kata semua negeri, seluruh dunia. Habis tu
former mufti tak cakap apa? Kata Zul. Dia ada isyarat-isyarat yang dibuat secara tidak langsung, tapi sebenarnya isu ni dia dah tulis lama dah. Dia dah takrifkan dah. Sebab saya tengok Former mufti dia ada dah tulisan dia. sebab saya tengok haji-haji je. Itu kita kata orang yang alim ni dia tahu lah, kan? Maknanya dia takkan setuju lah. Siapa yang alim dia akan tak setuju, walaupun dia berbeza parti politik. Tapi orang yang jahil dia akan setuju je, ataupun yang ada kepentingan dia akan setuju je. Tapi orang yang alim dia, sebab dia benda ni dia melibatkan amanah ilmiah, kan? Okey. Jadi balik pada aliran Mu'tazilah di zaman Ma'mun. Jadi Ma'mun ni dia dah paksa. Jadi bila dipanggil semua ulama, maknanya ialah mana ulama nak ikut kan? Maknanya ulama. Tapi bila berlaku pemaksaan, ialah ulama manusia juga. Akhir sekali yang Allah Ta'ala jadikan yang sabat, yang tetap, hanya seorang yang tinggal. Daripada berapa orang ulama Baghdad, semuanya terpaksa sebut. Sehingga akhir sekali tinggal 2 orang saja, Imam Ahmad dengan Muhammad bin Nuh An-Naisaburi. Kemudian 2 orang tu ditangkap. Yang lain semua dah jatuh dah. Dah jatuh. Tinggal 2 orang. Dan itu kelebihan Imam Ahmad. Sampailah dalam perjalanan Imam Ahmad dengan Muhammad bin Nuh An-Naisaburi, dalam perjalanan mereka nak ke penjara Tarassus, sampailah Muhammad bin Nuh An-Naisaburi meninggal di tengah jalan, kan? Akibat dibaling batu, kan? Kemudian tinggal Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ketika itu dipenjara 2 tahun. Kemudian lepas penjara 2 tahun tu dilepaskan zaman Al-Mutawakkil, dibebaskan zaman Ja'far Al-Mutawakkil. Selepas zaman Al-Ma'mun tu ada satu lagi khalifah, Al-Wathid Billah, Harun Al-Wathid. Dia ni lagi dahsyat, dia pancung terus siapa yang kata Allah Ta'ala Quran tu makhluk. Siapa yang kata Quran tu kalamullah, ataupun siapa yang mengisbatkan sifat-sifat, menetapkan sifat. Siapa yang kata Allah ada jari, dibunuh terus. Pancung. Ahmad bin Nasr Al-Khuzami kena pancung sebab dia tuduh tajsid. Dia tuduh tajsid, padahal kawan tu riwayat hadis. Baca hadis Nabi, dia pancung. Tapi dia katakan Al-Mutawakkil, lepas tu dia bertaubat, dia menyesal. Tapi bayangkan kezaliman berlaku. Sebab inilah ulama-ulama Mu'tazilah ni yang hasut. Kan Imam Ahmad lepas tu Imam Ahmad kena tahanan rumah. Tak boleh mengajar kat masjid, tak boleh. Maknanya kena sekat, tak boleh Imam Ahmad bayangkan Imam Ahmad kena sekat. Dahsyat fitnah tu, dahsyat, sangat dahsyat. Kita tak boleh kata benda tu ringan, kan, dan remeh. Dan maksudnya di sini, pemaksaan yang berlaku itu kita katakan dia satu bentuk ujian, tetapi kalau kita tengok balik kaitan dia dengan, kalau kita tengok pula dari sudut yang tadi, yang nak kata kena ikut majoriti tadi kan. Kalau kita ikut neraca majoriti tadi, maknanya Imam Ahmad di pihak yang salah. Mu'tazilah, betul? Sebab Mu'tazilah bukan kata dia ramai, bahkan dia kuasai khalifah. Betul ya? Tak ada seorang pun ulama ahli sunnah yang sebut benda tu sebagai sedemikian rupa. Maknanya dia kata Mu'tazilah betul, Imam Ahmad salah. Tak. Still mereka semua akui Imam Ahmad bin Hanbal yang di atas kebenaran. Walaupun ramai dalam kalangan ulama yang berada di jabatan pemerintahan ketika itu, semuanya menganut aliran Mu'tazilah. Kerana macam-macam jenis orang, ada yang terpaksa, ada yang kerana ada yang tak suka pun Mu'tazilah ni, tapi kerana terpaksa, dan seumpamanya. Baik, jadi itu berkenaan dengan satu contoh yang dekat dengan kita. Maknanya benda tu akan berlaku kalau tak ditangani dengan serius, tak kita kata dicegah daripada awal benda tu berlaku, dia akan berlaku macam tu. Dan sekarang belum ada undang-undang pun dah buat, kan? Dah berlaku. Kita kata kita katakan orang yang ajar Quran, orang yang ajar sunnah Nabi,
yang hanya tak mau nak akui Asy'ariyah Maturidiyah tu. Mereka tak, bahkan kadang-kadang mereka tak sebut pun Asy'ariyah Maturidiyah tu. Mereka tak ambil kisah pun. Yang penting adalah intipati Quran dan Sunnah tu. Maknanya lepas ni macam mana kita nak ukur tahap keasy'ariyahan seseorang? Macam mana? Dia orang pun tak boleh nak define kan? Sampai sekarang dia orang tak boleh nak cerita dekat masyarakat bagi faham apa tu Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan kita boleh timbulkan keraguan pula, persoalan pula. Aliran dalam Asy'ariyah ni ada 3 aliran utama pula dah berpecah. Itu belum lagi kita bahaskan tentang yang Abu Hasan Al-Asy'ari tu. Kalau mereka nak maksudkan ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ikut peralihan dia daripada Mu'tazilah tu kepada Ahli Sunnah, dan apa yang dia karangkan dalam kitabnya yang terakhir Al-Ibanah An Usulid Diyanah, dan kitab-kitab dia yang lain, kita kata, ya, kami bersetuju. Kalau nak kata Asy'ariyah, kami ikut Asy'ariyah Arab. Tapi kami ikut Asy'ariyah yang Abu Hasan Al-Asy'ari tu sebab dia ikut sunnah. Betul tak? Tak, kalau nak main istilah lah kan. Kalau kita nak main istilah, kami pun ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi kami ikut Abu Hasan Al-Asy'ari bukan sebab dia Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi sebab dia ikut sunnah Nabi. Tu je. Macam kita ikut mazhab Syafi'i lah. Kita bukan ikut membabi buta, tapi kita ikut bila Imam Asy-Syafi'i menepati hadis-hadis Nabi, membawa kepada sunnah Nabi SAW. Sama. Baik. Sejarah yang kedua, yang mungkin ni tak dikongsikan oleh yang anda sebut tadi, tapi nak bagi tahu dia sama. Kalau kita nak jadikan neraca majoriti atau minoriti ni sebagai neraca kebenaran, kita tengok dalam sejarah apa yang disebut dalam sejarah Kristian, dipanggil Council of Nicaea, Majma' Nicaea, Council of Nicaea yang berlaku pada tahun 350 Masihi, selepas Masihi. Maknanya bayangkan 350 tahun selepas kewafatan Nabi Isa AS. Maknanya kewafatan maknanya Nabi Isa diangkat, selepas Nabi Isa diangkat. Apa yang berlaku? Kalau kita try search tentang Council of Nicaea, apa yang berlaku? Maknanya berlaku satu kesepakatan di antara siapa? Padri-padri, yakni autoriti gereja, menetapkan bahawasanya Trinity itu sebagai aliran rasmi semua gereja. Ada tak golongan Kristian yang menentang ketiga itu? Cuba kaji. Ada kan? Aliran apa? Bukan Protestan. Dia ada satu nama aliran. Tak salah anak, Arianism. Arianism yang dinisbahkan kepada mereka ni, aliran mereka ini, kerana mereka mendakwa ataupun mereka membantah konsep Trinity itu. Sebab kita fahamlah Trinity kan. Trinity ni orang Kristian maknanya mereka menetapkan bahawasanya Isa itu adalah satu daripada oknum 3. Salah satu oknum daripada 3 oknum. Daripada 3 oknum maknanya Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, dan Tuhan Anak Tuhan, Son of God. Jadi ahli tauhid, yang saki baki orang yang berpegang teguh dengan ajaran tauhid, yang menisbahkan diri mereka kepada Nasara, maknanya orang-orang Kristian yang awal, mereka tak setuju. Tapi bilangan mereka nak dibandingkan dengan yang gereja ni, gereja tu majoriti lah. Sebab tu dia ada kuasa. Dia yang letakkan Trinity itu adalah mazhab rasmi bagi seluruh gereja. Yang lawan ni dianggap sebagai sesat. So yang lawan ni siapa? Tauhid. Sebab aliran Arianism yang mendakwa bahawasanya Trinity ni tak betul, kerana mereka kata Nabi Isa AS, Isa adalah manusia, dia bukan Tuhan. Betul lah. Jadi kalau kita ikut neraca golongan yang kata majoriti betul, Council of Nicaea tu betul. Maknanya yang tetapkan konsep Trinity tu pun
Bahasa mudahnya, kasar sikit kita nak kata, sama macam hari ni lah. Bila nak letakkan, kita nak letakkan neraca, ramai tu confirm betul. Tak semestinya. Sama kan? Maknanya betul tak sama kita kata, okey sekarang ni dewan tu ramai. Sebab ramai apa? Sebab dewan ada kuasa. Dewan ada kuasa, dewan guna kekuasaan dewan untuk membenarkan kebatilan. Baik, apa implikasi dia? Apa impak dia? Sampai sekarang Kristian sesat. Sebab siapa? Sebab orang yang ada authority tadi, ulama ni. Sebab tu Allah kata dalam Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi ni, ahlul kitab, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ahbar, ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, arbaban min dunillah. Mereka ikut saja apa yang ditetapkan tanpa banyak persoalan. Jadi kita tak mau macam tu. Kita tak mau didik masyarakat kita ikut saja, taklid saja, buta. Tuan-tuan dan puan orang awam tak payah fikir banyak lah, ikut je lah mufti. Mufti nak cakap apa. Betul kalau benda tu ada benda yang melibatkan hukum hakam yang terperinci, ya kita kata tak apa, orang awam boleh taklid. Tapi bila masalah aliran akidah, Asy'ariyah sendiri tak bagi taklid. Haram taklid dalam akidah. Tiba-tiba dia pun nak suruh taklid mufti punya akidah. Mana boleh? Akidah mesti kita kena tahu. Mesti kita kena tahu dalil dia, mesti kita kena tahu daripada mana sumbernya. Bukan semata-mata kita taklid. Tapi itu yang mereka nak buat. Jadi ni kita kata bahaya. Sebab tu tak boleh kita sama sekali jadikan neraca, tolak ukuran kita itu adalah ramai atau tak. Itu jawapan dia. Maknanya atas orang yang kata kenapa kena ikut seorang, sebab kita nilai kan. Kita boleh nilai macam apa hujah yang datang daripada pihak yang menolak RUU ni, kan? Dan kita nilai dengan neraca yang benar, kan? Dan bukanlah kita kata lekeh sangat orang Malaysia ni, sampai dia langsung tak boleh berfikir, kan? Bahaya. Maknanya sampai tahap dia macam seakan-akan macam merendahkan nilai intelektual yang ada dalam rakyat Malaysia itu sendiri. Bila tak bayangkan dia nak buat macam ni, undang-undang macam ni, dia merendahkan nilai intelektual. Ya. Macam seakan-akan macam kita tak boleh persoalkan langsung. Kita tak boleh tanya kenapa. Dia jadi macam belajar dengan tarikat lah kan. Tarikat sufi. Anak murid tak boleh tanya. Siapa tanya kurang iman. Siapa banyak tanya kurang iman. Kan dalam kitab-kitab mereka ada sebut, jadilah kamu di hadapan guru-guru kamu itu seperti mayat yang hidup. Jadi mayat je, dengar je, jangan bantah langsung. Kalau salah pun jangan bantah. Itu jadi masalah. GISBH yang sesat tu sebab inilah. Sebab dia bayang jadi sesat tu, sebab jadi dia tak boleh nak terkeluar daripada kesesatan tu, sebab semua sami'na wa ata'na. Tak ada seorang pun yang berani nak persoalkan. Tapi alhamdulillah akhir sekali ada juga orang yang persoalkan. Tapi rupa-rupanya bukan mereka persoalkan, rupa-rupanya cerita dia bukan mereka persoalkan kesesatan Abu Ya tau. Tapi mereka ditindas oleh CEO dengan tim dia. Maknanya pihak atasan, mereka ditindas, mereka nakkan hak mereka. Sebab itu mereka lawan. Sebenarnya mereka bukan asalnya, mereka tak tahu pun Abu Ya yang mereka pegang tu sebagai sesat. Tapi nak jadi cerita, Allah Ta'ala buka melalui jalan tu. Akhir sekali baru mereka tahu. Tak apalah kan. Tapi nak bagi tahu tak mau. Itulah yang kita nak atasi dalam masyarakat kita ni. Kita tak mau biarkan asal nak mengaji agamanya, agama sahaja kita kena memperbodohkan akal kita. You nak belajar tentang bidang dunia, architecture, kemudian nak belajar sains, nak belajar geografi apa semua, you gunakan akal you. Tapi tiba-tiba nak belajar agama, you kena tinggalkan akal you. Kan? Kena tinggalkan segala-galanya. Tak payah, buang akal. Siapa ajar macam tu? Ikut saja. Tak boleh. Sedangkan kita baca Quran, Allah Ta'ala punya suruh kita untuk gunakan akal kita. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi itu antara apa yang kita sebutkan tentang makna kita katakan sejarah tadi, dan apa yang kita boleh ambil manfaat tentang betapa kita tak boleh jadikan neraca kebenaran itu dengan melihat kepada majoriti atau sedikit. Tak boleh.
Langsung tak boleh. Kita kena berpegang dengan kebenaran itu sendiri. Maknanya apa yang menepati Al-Quran dan juga Sunnah. Baik, implikasi yang berikutnya, kalau kita tengok tentang, kita bahas tadi hukum, bila kita kata Asy'ariyah, saya Asy'ariyah, maksudnya kita dah tetapkan satu individu yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi kat situ kita boleh tanya juga, kalau you kata you Asy'ari, Asy'ari mana satu ni? Asy'ari Muhammad ke Asy'ari Abu Hasan Asy'ari? Tak kan? Dah keliru dah. Okey, itu tak apa. Itu saja lawak je. Tapi nak bagi tahu, kalau bila kita nisbahkan diri kita kepada seorang individu yang tak maksum, betul tak kita kata mana-mana ulama, mana-mana individu selain Rasulullah SAW tak maksum? Betul tak kita sepakat? Abu Bakar pun tak maksum. Abu Bakar yang terbaik, manusia yang terbaik selepas Rasulullah pun tak maksum. Umar yang terbaik, Umar yang syaitan lari, kalau dia lalu kat satu jalan, syaitan lari bertempiaran, takut dekat Umar, pun tak maksum. Ali pun tak maksum. Uthman pun tak maksum. Tiba-tiba Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat 324 Hijrah maksum. Dia orang pun tak kata macam tu kan. Tapi dia orang akan kata aliran dia. Aliran dia tu apa pula? Asy'ariyah. Asy'ariyah tu apa pula? Orang awam kena tahu. Asy'ariyah tu apa? Nak sebut Asy'ariyah pun tak betul. Asy'ariyah, Asy'ariyah, Asy'arah lah, Maturidiyah, Murudiyah lah. Ada sebut Murudiyah, Maturidiyah, Maturidiyah ada. Maturidiyah apa benda Cuba kita tanya orang awam. Kalau nak sebut Quran, mudah je. Sunnah, mudah je. Itulah. Sunnah wal jamaah. Sunnah jamaah, mudah je. Tak ada berat-berat lidah ni. Terbelit-belit sampai terbelit-belit lidah. Ini Asy'ariyah, boleh belit lidah. Maturidiyah. Kenapa ada pemikiran yang macam ni? Sebab tak ada penguasa diorang juga boleh berjalan. Diorang ni kebanyakan mungkin daripada Mesir. Adakah Mesir itu aliran dia lebih terbuka atau aliran pada Asy'ariyah tidak pada Sunnah? Baik. Soalan dia kat sini, adakah di Mesir tu dia meletakkan aliran tu? Sebenarnya secara tidak rasmi tu, yang setakat pengetahuan adalah yang tidak rasmi itu memang secara tidak rasmi, anda tak pasti perlembagaan dia letakkan Asy'ariyah Maturidiyah yang letak. Tapi kalau dari sudut universiti Islam, Al-Azhar tu sendiri, memang mereka letakkan Asy'ariyah Maturidiyah tu sebagai Asy'ariyah tu sendiri adalah aliran yang rasmi secara tidak langsung. Tetapi sebenarnya itu berlaku dah lewat sebenarnya. Sebab zaman dulu, maknanya zaman dalam tahun 1960-an, 70-an, 80-an, benda tu tak berlaku. Sebab di Al-Azhar pun mereka terbuka. Kita ada ramai ulama-ulama salafi yang datang daripada Al-Azhar. Tapi kebanyakan mereka, majoriti mereka, asalnya beraliran Asy'ariyah. Kemudian mereka cari kebenaran dan mereka jumpa kebenaran. Contoh macam Syekh Dr. Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala, Syekh Salim Rashad, tak salah, Salim Rashad yang tahqiq kitab Ibn Taymiyah. Ramai lagi ulama-ulama yang daripada Al-Azhar yang dia jadi salafi. Dia bukan lahir-lahir keluar daripada perut mak dia tu salafi tu. Macam kita, macam ustaz-ustaz kita pun sama lah. Ana sendiri, ana lahir daripada perut ibu ana, keluar tak terus jadi Asy'ariyah Maturidiyah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kita lahir dalam fitrah lah. Betul tak? Tetapi yang membentuk kita adalah aliran-aliran yang ada pada zaman kita. Baik, bila anda cerita sikit pengalaman. Bila kita masuk sekolah menengah, sekolah rendah tak tahu je apa lagi. Sekolah menengah, kita belajar di sekolah menengah kebangsaan agama. Okey, dalam buku teks sekolah menengah yang kita belajar, dia ada sebut aliran Asy'ariyah Maturidiyah, tapi dia tak bataskan. Dia sebut ahli sunnah tu ada 3. Pertama, ahlul hadis, ataupun disebut sebagai para sahabat Nabi.
tabi'in, disebut salaf, golongan salaf. Yang kedua khalaf. Khalaf tu dipecahkan, Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu saja. Dan kita belajar daripada dulu itu. Kemudian yang membentuk pemikiran kita apabila bila kita dah masuk ke universiti dan sebagainya, kita mula membaca. Kita membaca dan kita buat perbandingan. Ana dulu belajar juga Jauharah Tauhid tu, kita Asy'ariyah. Kita dulu Asy'ariyah jugalah, senang cerita. Masa kita ikut ustaz kita kan, ustaz yang ajar, kita pergi dekat masjid, kita talaki kitab khatam kitab Aqidatun Najin, Jauharah Tauhid. Semua tu kita Asy'ariyah. Tapi anda boleh cakap terang-terang, bila anda baca kitab-kitab Asy'ariyah ni, anda cakap anda tak faham apa. Melainkan setelah anda bertemu dengan kitab-kitab akidah salaf, baru kita faham, baru betul-betul faham ini sebenarnya akidah. Anda cakap terang-terang, kita dulu pun bukan lahir-lahir terus jadi salafi. Mereka duk ingat kita ni terus-terus lahir jadi wahabi. Mana kita ni pun dulu mengaji dengan ulama, ustaz-ustaz Asy'ariyah juga. Ustaz kita Asy'ariyah juga. Tapi dia pun pening Asy'ariyah tu apa? Tak betul. Anda cakap dia pun pening. Dia pun tak boleh explain. Sebab bukti dia sampai sekarang dia orang tak berani nak explain apa tu Asy'ariyah. Cubalah explain. Jelaskan sejelas-jelasnya. Buktikan Asy'ariyah tu memang, kalau kamu nak dakwa kebenaran, maknanya datang daripada Nabi SAW, para sahabat, buktikan. Orang boleh nilai. Masalahnya kita dah buat penilaian daripada proses kita belajar di sekolah menengah. 5 tahun kita di sekolah menengah. Kemudian kita masuk universiti. Di universiti kita belajar kitab Asy'ariyah. Anda belajar kitab Asy'ariyah. Tapi bila anda tengok kita belajar sifat 20 apa semua, tapi tak memberikan ketenangan kepada kita. Kita rasa macam masih kurang. Banyak lagi kekosongan. Bila kita baca tentang akidah salaf, kita mengaji kitab akidah Tahawiyah, Syarah Ibn Abil Izz Al-Hanafi, kita baca kitab Al-Wasitiyah Ibn Taymiyah, baru kita nampak, oh ini sebenarnya ahli sunnah. Jadi itu yang mereka tak mau. Mereka tak mau, maknanya buka keterbukaan tu. Sebab seakan-akan nak letakkan tu, tapi sebenarnya dia lagi mereka tutup, lagi orang nak cari. Lagi mereka nak paksa, lagi orang nak cari. Sebab fitrah ni dia orang tak boleh tutup fitrah manusia. Dia boleh tulislah dikri kan, dia boleh tulis kat khutbah Jumaat kita Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi hati manusia dia tak boleh tulis. Orang pergi solat Jumaat, dengar khutbah Jumaat, masuk telinga kiri, telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidur pun ada. Jadi tak guna juga kalau dia hanya sebut Asy'ariyah Maturidiyah, tapi dia tak cuba untuk nak memahamkan orang apa itu Asy'ariyah Maturidiyah. Apa konsep dia? Memang ada usaha tu, tapi mereka takkan berjaya. Sebab apa? Sebab akhir sekali kita kata, akidah yang sebenarnya adalah akidah Al-Quran dan Sunnah tu. Yang ada dalam Quran dan Sunnah tu. Ahlus Sunnati wal Jamaah yang pegang teguh dengan Sunnah Nabi dan Jamaah para sahabat, itu yang akan menang. Walaupun mereka letaklah macam mana sekalipun undang-undang, mereka tak boleh paksa. Bukti dia zaman Imam Ahmad tu, khalifah dah paksa lah, tapi tak boleh juga. Umat Islam bangkit. Kan? Maknanya tetap mereka tak, maknanya dia boleh tulis dalam dikri undang-undang, tapi dia tak boleh tulis dekat dalam hati manusia. Hati manusia fitrah. Orang awam, macam orang awam, kita tanya orang awam, dia kata, akidah saya Quran Sunnah. Mana dia tahu Asy'ariyah Maturidiyah? Baik, implikasi dia bila kita kata saya Asy'ari, baik, kata sebahagian ulama, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah dia agak teliti dalam bab ni. Dia kata, semata-mata kita kata kita Asy'ari pun sebenarnya dah bid'ah. Semata-mata kita seorang Muslim, dia kata saya Asy'ari, sebenarnya itu dah bid'ah. Baik, apa dalil? Kita kena tahu dalil. Jangan ikut je Ibn Taymiyah kan. Baik, dalil dia dalam Quran, dalam Sunnah. Contohnya, dalam hadis Nabi SAW, pernah tak berlaku konflik antara sahabat disebabkan oleh maknanya ada batu api. Dalam kalangan Muhajirin dan Ansar ada berlaku satu konflik, ada berlaku satu pergaduhan yang berlaku di hadapan Nabi SAW. Bila berlaku, salah seorang Muhajirin dan Ansar ni dia bertelagah.
Kemudian ada orang yang ada sebahagian golongan yang bangkitkan balik pentelagahan tu dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang boleh membangkitkan kemarahan mana-mana pihak. Kemudian golongan Muhajirin dan Ansar ni pun masing-masing mengungkapkan gelaran masing-masing. Ya Muhajirin, ya lil Ansar. Mereka gunakan nama yang memang Allah dan Rasul bagi kat mereka. Betul tak? Nama tu syar'i. Muhajirin dan Ansar ni nama yang syar'i, nama yang memang legit. Legit dalam Quran dan Sunnah. Ada dalam Quran dan Sunnah, Muhajirin dan Ansar. Baik, apa respon Nabi? Nabi SAW marah bila Nabi dengar nama yang betul digunakan untuk melaga-lagakan. Ya lil Muhajirin, ya lil Ansar. Nabi marah. Nabi kata, abida'wal jahiliyati tad'un wa ana baina azhurikum. Adakah seruan jahiliah yang kamu serukan sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kamu? Tengok nama tu legit, ada dalam Quran dan Sunnah. Muhajirin dan Ansar tu nama yang Allah namakan, Muhajirin dan Ansar. Betul tak? Tetapi Nabi SAW tak tengok branding, tak tengok nama. Nabi tengok apa implikasi daripada nama tu. Kalau konten dia, kalau intipatinya membawa kepada jahiliyah, membawa kepada melaga-lagakan antara dua pihak, maka Nabi kata, Nabi menegur dan Nabi mengingkari perkara tersebut. Nabi kata, abida'wal jahiliyati tad'un wa ana baina azhurikum. Adakah seruan jahiliyah yang kamu serukan sedangkan aku masih hidup di antara kamu? Kemudian dalam riwayat Nabi kata, da'hu fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan jahiliyah itu kerana ianya busuk, muntinah, kerana ianya adalah buruk. Apa kita boleh faham daripada hadis tersebut? Okey. Ansar dan Muhajirin nama yang confirm ada dalam Quran. Okey, sekarang Asy'ariyah ada tak? Asy'ariyah Maturidiyah ada tak? Ini kita panggil qiyasul aula. Asy'ariyah Maturidiyah confirm tak ada. Siapa kata ada? Dia dakwa Quran tak lengkap lah. Kalau dakwa Quran tak lengkap, apa dia punya? Kafir lah. Kalau ada, bawa surah mana, ayat mana. Dalam hadis kalau ada nama Asy'ariyah Maturidiyah tu ada dalam hadis, sila buktikan. Dulu ada percubaan ni pun nak tipu orang awam. Dia berkata ada, Nabi puji Asy'ariyun. Padahal Asy'ariyun tu maknanya dia adalah kabilah Asy'ariyun ni, kabilah Abu Musa al-Asy'ari. Dia pun nak kelirukan orang awam. Ada seorang ustaz tu, dia jahat. Dia kata, tuan-tuan dan puan, Asy'ariyah ni dipuji oleh Nabi. Sebab Nabi kata dalam hadis, Nabi puji, Nabi sebut mereka orang yang Allah cintai itu adalah Asy'ariyun. Hum qaum hadza. Nabi syaratkan. Tapi dikantulkan. Dulu anda ingat lagi, ustaz kita pun jawab, dia nak tipu orang awam. Tapi Alhamdulillah ada orang-orang yang cerdik. Tak ada. Itu maksudnya merujuk kepada individu lain, merujuk kepada golongan lain. Asy'ariyun merujuk kepada Ahlul Yaman, maknanya sahabat-sahabat Nabi yang daripada kabilah Asy'ariyun. Mereka ini yang majoriti yang masuk Islam, yang menjadi golongan yang membantu Nabi SAW dalam ekspedisi peperangan, khususnya peperangan yang setelah zaman Nabi SAW, iaitu menentang golongan murtad. Nabi puji mereka ni. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memuji mereka. Itu bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah ni datang 324 Hijrah, lepas 300 lebih lah. Kalau kita nak buat matching tu sama macam Majmu' Nikiyah, aliran Asy'ariyah tu sama macam yang Kristian letak, sama 300 tahun lepas kewafatan Nabi Isa, diangkatnya Nabi Isa ke langit. Dan ini 300 tahun hijrah selepas Nabi wafat. Baik, tak ada. Jadi bayangkan, nama yang syar'i, nama yang ada dalam Quran dan Sunnah pun, kalau kita gunakan dengan tujuan yang jahat, dia akan jadi seruan jahiliyah. Dan hadis itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Maknanya Nabi tegur para sahabat. Nabi nak tutup itu.
Bayangkan kalau nama yang tak ada. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia genius. Sebab tu dia kata mana-mana orang tak boleh dia menjadikan mana-mana individu sebagai penisbatan nama dia untuk diletakkan sandaran nama dia ataupun sandaran akidah dia dan sebagainya, dan itu dikira bid'ah. Betul lah bid'ah. Sebab benda tu tak ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dah bahkan sebaliknya, kalau nama tu ada sekalipun dalam Quran dan Sunnah, kalau digunakan dengan tujuan yang salah pun tak boleh. Ini langsung tak ada. Macam mana dia nak boleh paksa kata Asy'ariyah Maturidiyah saja? Dia tak boleh buktikan nama Asy'ariyah Maturidiyah tu pun ada dalam Quran dan Sunnah. Yang ada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi itulah yang ustaz-ustaz kita cakap suruh kekalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Itu je. Kita bukan nak tukar semua yang apa yang dia orang dah letakkan dalam RUU Mufti Wilayah. Kita bukan kata nak lawan semua. Cuma yang tu saja, yang dia bila dia dikecilkan Asy'ariyah Maturidiyah tu. Asalnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Letaklah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak apalah Asy'ariyah Maturidiyah, masuklah sekali. Sebab kita yakin Asy'ariyah Maturidiyah pun mereka bukanlah nak ikut Asy'ariyah Maturidiyah tu sangat, mereka pun nak ikut Quran dan Sunnah. Jadi balik pada nama tu, Ahli Sunnah wal Jamaah. Yakni sunnah Nabi dan para sahabat. Habis. Jadi itu bahaya. Sebab kadang-kadang kita tengok mereka tak tahulah, kita tak tahu macam mana dia orang buat kajian kan. Macam mana kajian dia orang. Dia orang kata dah buat kajian 10 tahun. Tapi banyak benda yang dia tak boleh. Kalau betul-betul buat kajian, dia boleh atasi dah konflik ni. Potensi yang bakal berlaku konflik. Ni dah berlaku pergaduhan banyak. Sepatutnya dia kena minimum kan lagi. Panjang kita cerita pasal tu saja hari ni. Habis perumpamaan kita. Lari. Jadi itulah perumpamaan dunia. Dunia. Baik, balik berapa minit lagi? 3 minit lagi. Tapi kita cerita pasal tu je. Kita pasal 2-3 hari, 2-3 minggu ni pasal orang duk talu-talu mesej kita pasal tanya pasal benda ni. Kita bukan nak maknanya nak masuk campur sangat kan, tapi bila dia ada kaitan dengan kita kata bila akidah tu, bila kita letakkan aliran akidah tu kita kena explain lah dekat orang awam, nak bagi tahu apa implikasi dia. Dan itu tak boleh lah kalau kita nak masuk dalam kubur nanti, sunnah yang orang-orang yang nak masukkan kubur kita, jenazah kita dalam kubur nanti, dalam liang lahat nanti, apa sunnah dia? Antaranya baca doa kan, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dalam riwayat Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Lepas ni kena tukar Bismillah wa ala Asy'ariyah, Bismillah wa ala Maturidiyah. Tak kan? Balik ke sunnah. Itu je. Kita nak suruh orang balik. Kalau you nak pegang dengan aliran Asy'ariyah, peganglah. Kita tak ada masalah pun. Cuma bila you nak paksa orang lain, untuk ikut Asy'ariyah. Kalau tak ikut Asy'ariyah, sekian akan ambil tindakan undang-undang dan sebagainya. Itu yang cuma mereka. Itu yang takkanlah kita nak kata ustaz-ustaz mufti yang membantah ahli akademik, peguam, macam-macam orang yang bantah kan. Takkan mereka langsung tak boleh fikir. Sebab itu kita tak dengar jawapan daripada pihak sana, tak dengar jawapan yang memuaskan. Sampai sekarang even pihak Menteri Agama pun tak bagi penjelasan tentang isu Asy'ariyah Maturidiyah tu. Orang tak dapat penjelasan tu. Kan? Mufti Wilayah sepatutnya dia kena ke hadapan lah, tampil dan cerita jelas kenapa. Kalau dia kata itu betul, cakaplah betul. Jelaskan apa hujah dia. Hujah dia apa, kenapa dia nak buat macam tu. Tapi kita tengok standard jawapan dia kata nak selaras. Dia akan bagi tahu selaras, nak menyelaraskan pentadbiran gini. Kita kata memanglah nak selaras, tapi masalah bila sampai bab akidah tu, aliran akidah tu, dia mesti ada something wrong. Sebab bila kita tengok balik golongan yang sokong-sokong ni masalah juga. Golongan yang masalah juga. Yang apa buat kita kata yang keluarkan pendapat-pendapat yang menyeleweng. Banyak juga. Yang baru-baru ni keluar pula nasyid sokong RUU Mufti Wilayah.
Kalau tengok pattern dia sama macam GISBH nasyid. Ana orang orang forward nasyid tu, ana kata ni GISBH 2.0 tu kan. Sebiji gitu. Macam dewan macam kan tak semua juga yang kena tangkap kan. Sebab yang tempat-tempat lain tu macam dia lambat kan, ada yang sempat lari dan sebagainya kan. Biasalah kan. Ingin dalaman orang dalam kan. Tak dewan tu menyamak. Kita nampak pasal pattern dia sama kan. Macam nasyid apa pasal ikhwan juga. Dia kata apa benda kan. Nak sokong maknanya dengan buat nasyid macam tu, maknanya orang tengok pun menyampah kan. Bawalah hujah kan, bukan kita nak dengar nasyid. Bawa hujah kan. Itu sekadar bolehlah buat hiburan lah kan. Contoh kalau nak bila kalau ahli ini dilepaskan dan kita semua dipaksa mengikut. Kita tahu lah macam kalau belakang Syiah tak ada solat. Tapi apa jadi kalau kat masjid? Kalau diorang memang terang-terangan ikut Maturidiyah dan Asy'ariyah, macam mana kita sebagai jemaah masjid itu kita boleh solat ke? Atau lebih baik? Baik. Apa implikasi apa makna katakan kalau benda ni berlaku? Apa tindakan kita? Baik. Kita kena faham. Pertama, undang-undang kan. Kalau kita tengok balik penjelasan daripada peguam dan sebagainya, benda tu still dia boleh dicabar kan. Dari sudut undang-undang dia still boleh dicabar. Sebab benda tu bila dia tak definekan Asy'ariyah Maturidiyah pun akan jadi masalah. Kalau naik kes mahkamah dia akan jadi masalah. Hakim akan tanya apa Asy'ariyah Maturidiyah, nganga kan. Hakim apa ni? Kan? Jadi dia akan menjadi masalah. Tapi sekarang ni kita nak bincang tentang apakah pendirian kita sebagai seorang Muslim. Baik. Jadi kita sekarang ni kalau dia tak berlaku lagi, maknanya kita kena nyatakan bantahan dengan hikmah kan. Tapi bantahan tu kita kata ialah kita bantah, maknanya kita tengok bantahan-bantahan ni kita kata sebab orang risau, sebab orang bimbang kan. Jadi kita kata berlaku bantahan kan, berlaku ketidakselesaan, berlaku bantahan. Jadi kita sokong apa yang mampu kan, penjelasan dan sebagainya. Tapi katakan wal iyadu billah, katakan berlaku juga. Apa sikap dan pendirian kita. Baik, kita kena faham bila ditanya tentang adakah Asy'ariyah dan Maturidiyah ni bagi ahli sunnah yang kita sebagai yang berpegang dengan manhaj salaf, adakah mereka ni tersesat dan terkeluar daripada Islam? Jawapannya tidak. Kan? Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dia masih lagi ahli kiblat, bahkan dia saudara kita. Saudara kita. Maknanya Asy'ariyah dan Maturidiyah tu ahli kiblat juga. Dia maknanya tidak ada mana-mana ulama ahli sunnah yang mengkafirkan secara mutlak pengikut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab itu kita kata tak ada isu pun sebenarnya. Tak ada isu pun kita mengkafirkan dia orang ke tak. Memang tak pun. Kecuali bila sampai pada perbahasan-perbahasan yang khusus, bila menafikan sifat-sifat Allah yang jelas, yang tu ada perbahasan dia. Adakah kita boleh solat belakang mereka? Kita solat macam biasa. Kerana mereka orang Islam, ahli kiblat. Saudara kita yang kita wajib untuk memberikan hak mereka sebagai umat Islam, sebagai saudara Islam kita. Tak ada masalah. Macam biasa, macam sebelum ni kita pergi sembahyang masjid Jumaat dan sebagainya. Kita bersepakat pada apa yang kita sepakat dengan mereka selagi mana kita sebagai seorang Muslim. Kerana mereka juga berpegang dengan Quran dan Sunnah. Mereka juga berpegang dengan ijma' ulama'. Tetapi perincian dia kalau sampai tahap mereka itu yang ekstrim, contohnya macam yang maknanya yang berpegang dengan menyatakan Allah di mana-mana, wahdatul wujud, ataupun batiniyah, yang tu memang kita, kalau kita tahu individu tu beraliran macam tu, kita tinggalkan. Bahkan kalau kita tahu tok imam tu dia tak percaya Allah di langit, boleh untuk kita tak solat belakang dia. Dia tak percaya, dia kata Allah di mana-mana atau Allah di langit. Allah tak di langit, tak beristiwa di atas aras. Maknanya hak kita untuk kita tak pergi solat belakang dia. Tapi selagi mana dia ada dia percaya benda tu, cuma contohnya dia pilih untuk takwil, itu tak mengkafirkan dia lagi. Kalau dia hanya pilih Asy'ariyah tidak usah takwil kan, dia taklah sampai tahap dia kafir. Dan kita solat belakang dia, tak ada masalah. Cuma kalau melibatkan pula benda-benda yang melibatkan tentang syirik akbar dan sebagainya, meminta kepada yang mati, yang tu memang kena elakkan.
Itu ekstrim lah. Ekstrim ni kita nak tahu tahap ekstrim tu tahap sejauh mana jauhnya dia daripada tauhid. Kan, semakin jauh dia daripada tauhid, daripada sunnah, semakin ekstrim lah dia. Semakin dekat, semakin tak ekstrim. Sebab kita kena faham, tak semua juga yang setuju dalam kalangan sahabat-sahabat kita. Kita ada je kawan-kawan yang Asy'ariyah juga. Dia orang pun tak setuju. Ada yang tak setuju, tapi dia orang tak berani. Dia macam ni, dia terkepit tau, dia tersepit. Sebab kebanyakan yang ada dalam jabatan-jabatan agama ni, yalah dia orang nak cakap lebih-lebih pun tak boleh. Kita ni sebab kita ni lantang, sebab kita tak terikat. Itu bagusnya kalau kita tak terikat ni. Sebab dia akan check and balance. Dia semak dan imbang tu akan berlaku. Ni kalau semua dapat jawatan, kita seronok pula kan. Kemudian akhir sekali diam belaka. Itu yang kadang-kadang anda tak berapa kita kata tak berapa setuju bila kita kata semua ustaz-ustaz ni kena masuk dalam jabatan kerajaan ataupun jadi orang pejabat agama. Tak juga, tak boleh juga. Sebab kalau tak dia akan terikat. Dia terikat tu habis lah. Fikir pasal KPI, fikir pasal gaji, fikir pasal nak naik pangkat, jawatan. Akhir sekali kebenaran tu akan tenggelam. Sebab semua sama je. Sebab tu dia risiko kalau tak ada semak dan imbang ni. Check and balance. Sebab tu kena ada NGO yang, sebab tu itu fungsi NGO. Kan? Itu fungsi NGO tu yang tak ada kaitan. Itu sebenarnya sebab bila kerajaan nak buat mana-mana apa-apa polisi, dia orang boleh bantah. Kan? Itu kita nak, tapi kita tak maulah apa kita kata semua sama je. Tak ada. Sebab itu tengok anda teringat bila kita sebut tentang kita nak jadi semak dan imbang ni, sebenarnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, macam mana cara dia buat dia punya check and balance dalam pemerintahan dia. Seorang menteri dia pernah tanya. Dia kata ada seorang fulan ni, individu ni, dia orang yang baik, orang yang saleh, orang yang alim. Tetapi dia tak bercampur dengan mana-mana orang. Dia duduk bersendirian, kan? Dia buat urusan dia, dia hanya buat urusan keluarga dia dan sebagainya. Apa nasihat engkau wahai khalifah, wahai Umar? Adakah aku kena tinggalkan dia? Kata Umar bin Abdul Aziz, minta nasihat dia. Engkau pergi jumpa dia, minta nasihat dia. Sesungguhnya hikmah akan datang daripada orang macam ni. Apa maksud Umar bin Abdul Aziz? Kat sini kita kena fikir. Sebab zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar dia adalah khalifah yang dah keberapa dah? Ke-7 atau ke-8 dah daripada Bani Umayyah, ataupun ke-6. Mana dah lewat. Berlaku kerosakan dalam pemerintah, dalam pentadbiran khilafah Bani Umayyah. Antaranya corruption. Ada rasuah pun ada. Standard kan. Bila lama memerintah, pasti akan ada penyelewengan, pasti akan ada kekurangan. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bila dia nak ubah balik, dia nak islah, nak reform, nak islah, dia maknanya dia dikelilingi oleh pemimpin-pemimpin sedia ada yang dah ada banyak kepentingan. Biasalah kan. Orang ni keluarga dia, orang tu dia utamakan keluarga dia, ini sekian. Dah bila dah dia. Sebab itu bila menteri dia tanya, aku nak cari penasihat ni, penasihat yang macam mana? Umar bin Abdul Aziz kata, cari orang yang tak ada apa-apa kepentingan dengan mana-mana individu dalam pentadbiran. Itu caranya. Dan itu sebenarnya fungsi NGO. Dia kena bebas betul-betul. Ni tak NGO pun kena bayar sikit dengan kerajaan, habis. Kena beli sikit dengan orang ni, habis. Tak. Dia kena bebas betul-betul, sebebas-bebasnya. Dia kena bagi pandangan dengan hikmah. Dan itu sebenarnya kita kena ada. Inilah orang-orang yang macam kita kata dalam konteks kita ni, pendakwah bebas kan, yang tak ada ikatan. Dia tak terikat dengan mana-mana jabatan. Sebab kita tahulah jabatan ni macam mana. Dia nak kena jaga dia punya, yelah kan, dia punya KPI dan sebagainya. Sebab jadi kadang-kadang ada benda yang mereka mungkin tak nampak tau. Sebab mereka dah berfikir dalam kerangka yang sama saja. Semua nampak selesa je kan. Kita cukup bulan dapat gaji, dapat bonus. Jadi dia pun selesa lah. Sebab itu perlunya ada orang yang bebas tadi. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz, dia perintahkan kepada menteri dia tadi, orang yang tadi itu kamu pergi tanya dia, kerana sesungguhnya akan datang hikmah kebijaksanaan daripada orang macam tu.
Patutnya tu. Kita pun sama Kalau kita nak latih orang yang penasihat kita, cari orang yang bebas. Sebab kalau kita cari daripada family kita juga, ataupun orang yang mungkin dia akan bagi dia akan bias, dia akan bagi apa yang kita suka lah. Lagi kita jack dia, dia akan jack kita, dia akan maknanya mengampu kita dan sebagainya. Itu yang masalah bila pentadbiran ni, bila dia banyak kaki pengampu. Dia bukan penasihat banyak, pengampu banyak. Punasihat. Punasihat. Wallahu musta'an. Jadi itu sebenarnya kita sama je maknanya dengan Asy'ariyah Maturidiyah ni, tak ada masalah. Mereka ahli sunnah wal jamaah juga. Dalam erti kata mereka bukan Syiah, mereka ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita bersahabat dengan mereka, kita boleh. Cuma bila sampai pada perincian-perincian yang boleh menggugat akidah yang sahih, kat situ kita kena hati-hati dan masuk. Itu saja. Kita pun bukan nak kata ekstrim, kita nak kata, kita pun sedar kita ni bukan, negara kita ni memang bukan asalnya bukan Salafi pun. Memang majoriti ulama-ulama yang ada di sini Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi ialah kita kata bila nak paksa, bila nak letakkan, tak boleh lah. Sebab kita dewan pun tak jaga kita. Waktu kecil pun dewan tak bagi tak bagi pendidikan yang cukup pun untuk bagi kita ni jadi Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kenapa tiba-tiba bila kita dah besar, kita lawan dia orang nak mengungkit balik, atau dia orang nak paksa kita balik? Tak. Kita pasal kita dah kita membesar dalam sistem pendidikan mereka pun, kita tak dipaksa. Jadi biar macam itulah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.